Assalamualaikum dan hai, bertemu lagi kita dalam tutorial bagaimana untuk volume yang kedua dalam channel ini. Dan pada kali ini adalah tutorial yang ringkas juga, seperti yang korang lihat, iaitu bagaimana untuk membuat batu dengan dua kaedah, sama ada dengan menggunakan cara yang standard, menggunakan acuan daripada Woodland Scenics Rock Molds, ataupun dengan cara saya sendiri dengan menggunakan air drying clay. Dan kedua-dua kaedah ini sesuai digunakan untuk para pemodel diorama pemula, amatur maupun yang dah expert. So, tanpa berlengah masa, jom kita mulakan. So, ini adalah kaedah yang pertama, iaitu cara standard menggunakan acuan batu daripada Woodland Scenics. Dan seperti biasa, material bagi model batu adalah jenis plaster filler berwarna putih yang boleh dan biasa didapati di mana-mana kedai hardware dengan harganya juga yang sangat murah. Step yang pertama sekali, kita campurkan plaster dan air dalam mangkuk yang disediakan dengan menggunakan nisbah 1 part air dan 3 part plaster. Ia bertujuan untuk memekatkan sebatian air dan plaster untuk lebih mempercepatkan proses pengeringan. Di samping itu, struktur batu yang dihasilkan adalah lebih keras dan tidak mudah pecah, dan lebih pekat sebatian adalah lebih baik. Sebelum menuangkan campuran plaster ke dalam acuan, so kena pastikan kita spray sedikit air ke permukaan acuan untuk membasahkannya. Ia bertujuan untuk memudahkan sebatian plaster tadi untuk mudah memasuki tiap-tiap celah corak batu yang ada pada acuan. Dan setelah selesai, buat sedikit hentakan-hentakan yang lembut untuk membantu plaster memasuki celah-celah corak yang ada pada acuan ini, dan biarkan sehingga mengering. Okey, sambil kita menunggu untuk kaedah pertama mengering, kita mulakan dengan kaedah yang kedua, cara yang lebih mudah dan lebih murah, iaitu menggunakan air drying clay dan ketulan batu yang diambil daripada tanah. Tapi sebelum tu, bersihkan dan cuci dahulu. Dan di sini saya ada beberapa jenis batu yang sudah disediakan. Saya ambil awal dan bermacam-macam corak dan permukaan. Dan korang boleh gunakan apa-apa corak batuan yang korang suka. Dan berapa besar batu yang korang nak buat tu bergantung daripada banyak tanah liat yang korang nak. Tapi dalam kes ni saya cuma menggunakan sedikit saja. Dan step yang berikutnya adalah membentuk tanah liat kepada bentuk kasar batu yang korang mahukan sebelum membuat corak batu pada permukaan tanah liat. Tapi sebelum tu, basahkan sedikit dengan air supaya lebih fleksibel untuk digunakan dan mudah dibentuk kemudian. Dan step yang menjadi favorit saya sendiri, iaitu menekapkan batu pada tanah liat yang sudah dibentuk untuk meninggalkan kesan dan corak pada permukaan kepingan batu ke permukaan tanah liat. Dan juga hasilnya cantik seperti batuan yang betul, dan ianya juga meninggalkan hasil perincian batu yang kelihatan realistik dan natural.
Dan seperti yang korang dapat lihat, hasilnya juga agak baik dan natural. Hasil yang lebih kurang sama dengan kaedah yang pertama dan memiliki perincian yang hampir sama dan kelihatan realistik. Dan biarkan sehingga kering dan keras. Disebabkan cuaca yang tidak menentu dan agak sedikit lembab kebelakangan ini, so proses pengeringan kedua-dua kaedah ini menjadi agak lambat sehingga memakan masa sehari. By the way, inilah hasilnya. Boleh dilihat hasil yang lebih kurang sama. Dan selepas ini kita bergerak ke step yang terakhir, iaitu mewarna. Untuk mewarna, saya menggunakan soft flat brush nombor 12 kelebaran untuk mewarnakan latar batu, dan saya menggunakan kaedah mewarna yang disebutkan sebagai black wash, yang bermaksud warna hitam dicampur air yang lebih sebagai warna latar supaya tidak kelihatan sangat gelap. Sebelum tu diingatkan supaya tes kepekatan black wash ke atas kertas putih dahulu sebelum disapukan kepada batu. Saya menggunakan warna yang sedikit cerah, iaitu kelabu dan putih titanium, dan menggunakan soft flat brush nombor 4 bagi menimbulkan kesan dan perincian pada permukaan batu dengan menggunakan teknik brus kering sehingga menunjukkan hasil perincian batu yang dimaukan. Saya juga menambahkan sedikit warna putih titanium untuk menambahkan kesan yang lebih menonjol pada perincian batu dengan menggunakan kaedah yang sama, iaitu brus kering, tetapi tidak pada keseluruhan permukaan batu ini ya. Bagi batu daripada air drying clay, saya menggunakan warna yang berlainan, iaitu Vallejo Britannico ataupun warna pasir, dan ini adalah similar kepada batu yang berada di tanah kering ataupun pepasir. Dan selepas kering, saya menggunakan black wash sekali lagi untuk menimbulkan perincian celahan batuan dan lebih kepada lulu hawa ataupun weathering. Teknik yang sama digunakan, iaitu brus kering untuk mewarnakan keseluruhan permukaan batu untuk menggelapkan sedikit dan menambahkan ton pada batu ini menggunakan sedikit warna kelabu gelap, dan diikuti dengan warna putih untuk mewarnakan tiap-tiap bucu-bucu tajam pada batu dan bukan keseluruhan permukaan batu bagi tujuan yang sama juga, iaitu menimbulkan kesan perincian agar kelihatan lebih realistik dan natural. Dan inilah hasil daripada kedua-dua kaedah yang berlainan tetapi memberikan kesan yang lebih kurang sama antara kedua-duanya. Boleh dikatakan kaedah yang berbeza tapi hasil yang sama. Dan ia terpulang daripada korang sendiri cara yang mana korang lebih suka dan senang untuk diaplikasikan, sama ada cara standard menggunakan acuan ataupun air drying clay melalui teknik tegapan batu. Okey, setakat di sini sahaja video tutorial saya untuk korang semua pada kali ini. Dan seperti biasa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anda yang sudi menonton tutorial ini sehingga habis dan stay di channel ini. Dan jika anda menyukai konten pada video kali ini, silalah tekan butang like, share dan tekan butang subscribe sekali ya, supaya korang tak terlepas dengan video tutorial yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.